Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya, Cikgu Nazar. Baiklah, sebelum kita mula dengan kelas kita, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana masih lagi tekun untuk belajar dalam suasana yang sangat mencabar ini. Baiklah, apa yang kita akan belajar hari ini? Cikgu tahu anda semua dah tak sabar nak belajar kan? Baiklah, tanpa buang banyak masa lagi, jom kita belajar. Seperti yang anda semua boleh lihat pada slide sekarang, kita masih lagi dalam unit 6, buku segalanya. Tajuk yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah dua tajuk, iaitu yang pertama, padankan saya. Kemudian tajuk yang kedua kita akan lihat adalah hargai buku. Kemudian sepanjang sesi ini, cikgu akan gunakan dua buku, iaitu buku teks Bahasa Melayu dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Jadi, bagi memastikan sesi pembelajaran kita lancar, cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan kedua-dua buku ini. Okey. Kemahiran tata bahasa pula yang kita akan fokuskan adalah penjodoh bilangan dan kata kerja. Jom kita lihat aktiviti kita yang pertama. Untuk aktiviti ini, anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu anda halaman 35 ya. Ataupun jika anda tak ada buku teks bersama anda sekarang, anda boleh tumpukan perhatian kepada slides yang saya paparkan sekarang. Tajuk petikan adalah padankan saya. Sama kan dengan yang dalam buku teks anda halaman 35 tu. Okey, cikgu akan bacakan, anda semua boleh ikut bersama-sama dengan cikgu ya. Okey, kita mula. Padankan saya. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu pada hari kantin. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Pikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Prima mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Okey? Cikgu harap anda dapat baca bersama-sama dengan cikgu. Kalau terlalu laju, anda boleh cuba baca dalam tempo anda sendiri, yang lebih perlahan lah ya, ikut kemampuan anda semua, tak ada masalah. Baiklah, cikgu nak tarik perhatian anda semua kepada beberapa perkataan yang cikgu tandakan dengan kotak merah ini. Sekeping, sebilah, helai, sebuah dan biji. Ingat tak lagi tadi, kemahiran tata bahasa yang kita nak belajar adalah penjodoh bilangan. Ini adalah 5 contoh penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu. Sekeping. Cikgu akan keterangkan apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Ini adalah antara contoh penjodoh bilangan yang telah kita jumpa dalam petikan yang telah kita baca bersama tadi ya. Iaitu ada 5 semuanya, iaitu sekeping, biji, helai, sebilah dan sebuah. Maksud bagi penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Paling mudah bagi menyatakan bilangan. Okey, anda ingat itu semua. Contohnya adalah seperti seekor kucing. Seekor kucing, dia menyatakan satu bilangan kucing, hanya ada satu je kan. Jadi kita gunakan seekor. Seekor adalah penjodoh bilangan. Okey. Kemudian 2 biji guli. 5 buah rumah. Buah itu adalah penjodoh bilangan. Biji tadi penjodoh bilangan untuk guli. Okey. Cikgu harap anda semua faham berkenaan dengan penjodoh bilangan. Mudah saja. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat buku teks muka surat 36. Di sini anda akan lihat satu petikan yang bertajuk hargai buku. Kita akan baca sekali lagi petikan ini bersama-sama. Cikgu akan baca dan anda semua ikut ya, secara perlahan. Okey, kita mula. 1, 2, mula. Hargai buku. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah telah mengadakan aktiviti membalut buku teks. Ibu bapa, guru dan murid bersama-sama membalut buku di stor skim pinjaman buku teks SPBT sekolah. Mula-mula mereka mengasingkan buku yang belum berbalut. Kemudian mereka mengukur saiz pembalut plastik.
Selepas itu, mereka menggunting pembalut plastik itu. Okey, sampai situ saja ya. Yang keempat, kita akan sambung lepas ni. Sekarang cikgu nak tarik perhatian anda semua kepada perkataan yang berwarna merah di sini. Ada 3 di sini ya. Mengasingkan, mengukur dan menggunting. Apakah perkataan ini? Kenapa ia ditanda dengan warna merah? Ingat lagi tak? Awal tadi cikgu dah bagi tahu kemahiran tata bahasa yang kita akan belajar adalah penjodoh bilangan dan kata kerja. Jadi yang bertanda merah ini adalah kata kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja dan bila kita akan gunakan kata kerja ni dalam ayat? Okey, maksudnya adalah kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan. Perkataan yang menyatakan perbuatan adalah kata kerja. Pekerjaan, perlakuan itu adalah kata kerja. Kata ini biasa ditandai oleh imbuhan seperti men. Di hadapan dia ada imbuhan men dan menkan, apitan seperti ini. Kata kerja di tengah-tengah. Okey, dia diapit. Contoh, melihat, membaca, menjahit, memberikan dan lain-lain lagi. Ini adalah antara contoh kata kerja yang mudah yang anda boleh jumpa di dalam petikan. Cikgu harap anda semua faham. Ingat kata kerja itu apa? Perbuatan, perlakuan ataupun pekerjaan. Okey, itu adalah kata kerja. Kita sambung gambar yang keempat. Akhir sekali mereka buku-buku itu. Apakah kata kerja yang sesuai diletakkan di dalam tempat kosong ini? Nampak tak? Dia bagi pembayang di sini, balut. Apa kata kerjanya yang sesuai? Akhir sekali mereka dibalut buku-buku itu. Boleh kita letak dibalut. Akhir sekali mereka dibalut buku-buku itu. Tak sesuai kan? Ingat lagi imbuhan menkan ataupun men ataupun me saja. Okey, ataupun mem. Okey. Betul, membalut. Akhir sekali mereka membalut buku-buku itu. Bagus. Cikgu tahu anda semua cepat faham untuk kata kerja ni. Mudah saja kan? Sekarang tibalah masanya kita untuk membuat latihan berkaitan dengan aktiviti yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu penjodoh bilangan dan kata kerja. Anda boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Lihat muka surat 40. Anda akan jumpa petikan latihan ini bermula dengan aktiviti 5 ya. Cikgu akan bacakan arahan terlebih dahulu dan cikgu akan terangkan sebuah sedikit bagaimana nak melengkapkan latihan ini. Okey, jadi tumpukan perhatian anda kepada penerangan cikgu ini. Okey, arahan dia, tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Dia kata nama objek yang berada di dalam kawasan sekolah. Ini agak sukar sedikit, betul tak? Sebab anda tak berada di sekolah, jadi mungkin tak ada idea untuk nak letak objek apa kan. Mungkin dah lupa macam mana rupa sekolah. Siapa tahu kan. Jadi cikgu bagi kelonggaran di sini. Sekolah ini, dia kata objek yang berada di sekolah, betul tak? Cikgu boleh bagi kebenaran untuk awak tambah sekolah atau rumah. Kerana anda sekarang berada di rumah kan, betul tak? Jadi cikgu bagi kelonggaran, anda boleh pilih objek yang berada di sekolah jika anda masih ingat, ataupun di rumah. Yang berhampiran dengan anda sekarang, objek, benda yang menggunakan penjodoh bilangan, buah, batang, bilah dan helai. Yang pertama dah diberi contoh pada awak di sini, mudah saja, biji. Di sekolah ada bola kan? Bola penjodoh bilangan dia adalah biji. Sebiji bola, 2 biji bola, kita tak boleh sebut sebuah bola. Tak sesuai. Bola penjodoh bilangan dia adalah biji. Bagaimana pula dengan yang lain? Objek apa yang menggunakan penjodoh bilangan buah, batang, bilah dan helai? Jadi untuk kemudahan anda, cikgu nak anda nomborkan dulu kotak-kotak ini, nombor 1 hingga nombor 5 untuk disesuaikan dengan latihan B nanti. Jadi anda nomborkan kotak ini 1, 2 buah, 3 batang, 4 bilah, 5 helai. Baiklah, sekarang anda boleh lihat di sekeliling anda. Okey, ataupun di dapur, di ruang tamu rumah anda, di dalam bilik, di ruang makan. Apa yang ada menggunakan penjodoh bilangan? Cikgu cari yang susah sedikit lah. Cikgu nak bagi contoh satu lagi untuk awak. Okey, cikgu pilih yang paling susah, 4 lah. Bilah. Kalau di rumah apa yang menggunakan penjodoh bilangan bilah? Senang saja, pisau. Okey, sebilah pisau contohnya.
Pisau ada tak di rumah? Ada kan di dapur. Jangan main dengan pisau. Okey, pisau ada di dapur. Jadi pisau penjodoh bilangannya adalah bilah. Okey. Jadi anda boleh lukis pisau di sini, sebilah pisau. Satu je cukup, tak ada masalah. Okey. Yang lain anda kena cari sendiri. Buah apa dia? Sebuah apa? Dua buah apa? Kemudian batang. Apa yang menggunakan batang? Helai, mungkin kertas, daun. Boleh ke? Jadi anda kena lukis dan tulis objek itu di dalam kotak ini. Faham? Cikgu harap anda faham itu semua. Okey, kita lanjut dengan teruskan dengan aktiviti B. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Penjodoh bilangan dah diberi biji, buah, batang, bilah dan helai. Objek anda kena cari tadi, sudah cari. Anda bina ayat mudah. Apa-apa ayat mudah. Okey, berkaitan dengan penjodoh bilangan dan objek itu tadi. Ingat, penjodoh bilangan berada di hadapan objek yang anda pilih itu tadi. Okey, contohnya nombor 1 ni. Nombor 1 ni kan ada 10 biji bola kan. Okey, 10 biji bola ni. Ada 10 biji bola. Tengok, biji dia letak di hadapan, bola dia letak di belakang. Ada 10 biji bola di mana? Di dalam stor sukan. Mudah saja kan nak buat ayat. Apa yang kita nak buat? Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Mudah. Okey. Kemudian yang keempat, yang cikgu dah bagi contoh tadi kan, bilah dan pisau. Bilah dan pisau. Katakanlah sebilah. Okey. Ada sebilah pisau di dapur. Bagus. Okey, ada sebilah pisau di dapur. Mudah saja. Mulakan dengan ayat yang mudah. Jangan fikir yang susah-susah nak buat ayat yang panjang sangat. Okey. Dan yang lain sesuaikan dengan objek dan bilangan objek yang anda lukis. Jadi, di sini ada 5 kotak dan gambar kan? Betul tak? Tapi di sini ada 6. Di sini cikgu benarkan awak buat. Yang pertama dah buat, yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sahaja. Okey, 1 sampai 5 saja. Jadi 1 dah buat, mana awak tinggal lagi nak buat 2, 3, 4 dan 5 saja. Okey, yang 6 ni tak perlulah ya. Tak perlulah. Susah awak nak fikir-fikirkan lagi kat rumah nanti. Okey, kalau kat sekolah cikgu boleh tolong. Okey. Seterusnya latihan kita yang kedua. Untuk latihan kita yang kedua ini lebih mudah daripada yang pertama tadi. Okey, aktiviti 6, baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Gariskan saja, tak perlu salin semula, tak perlu cari, cuma baca dan faham. Garis yang paling sesuai. Jangan awak buat sembarangan lah, fikir dahulu. Okey, pastikan anda baca keseluruhan petikan. Okeylah, cikgu tolong awak baca ya. Sekolah Maria mengadakan projek jualan buku lama. Cikgu Julia pengurus projek itu. Maria dan kawan-kawannya berkumpul di dewan. Mereka hendak mengangkat atau membantu Cikgu Julia. Apa yang sesuai? Mengangkat atau membantu? Jadi anda pilih. Jika anda rasa mengangkat, anda gariskan mengangkat. Jika anda rasa yang paling sesuai adalah membantu, gariskan perkataan membantu. Okey, seterusnya penggantian yang ketiga. Ramai ibu bapa datang mendermakan, meminjamkan buku lama mereka untuk sekolah. Ibu bapa datang derma buku atau pinjamkan buku kepada sekolah. Mereka mencari atau meletakkan buku itu di atas meja yang disediakan. Cikgu Julia memberikan terima kasih kepada mereka. Maria dan kawan-kawannya mengambil dan memasukkan buku-buku itu ke dalam kotak. Mereka mengambil buku-buku itu dengan kemasnya. Menjelang petang, mereka berjaya mengumpulkan 5 kotak besar buku lama. Hasil jualan buku-buku itu nanti akan didermakan kepada rumah kebajikan. Itu saja petikannya. Jadi anda di sini kena cari 6 kata kerja yang sesuai. Jangan gariskan semua pula.
Okey, pilih yang paling sesuai saja. Okey, mudah kan? Seterusnya latihan kita yang ketiga. Latihan kita yang ketiga ini iaitu aktiviti 6. Anda diminta untuk isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Kata kerja. Ingat, kata kerja untuk menunjukkan perbuatan, perlakuan, pekerjaan. Okey. Di sini ada berapa tempat kosong? Ada 5 tempat kosong. Jadi anda kena cari kata kerja yang sesuai. Macam mana nak tahu sesuai? Lihat gambar. Lihat gambar. Okey. Zailan buku untuk kawannya. Zailan apa? Gambar ini menunjukkan apa? Apa yang dia buat ni? Adakah dia meminjam, mencuri ataupun membeli? Zailan meminjam buku untuk kawannya. Tak sesuai. Zailan membeli buku untuk kawannya. Cikgu bagi contoh satu saja. Yang selebihnya kena cari sendiri, padankan dengan gambar ini yang paling sesuai. Okey, cikgu harap anda dapat buat latihan ini dengan teliti. Tulis elok-elok ya. Itu saja latihan kita untuk kali ini. Ada 3 latihan semuanya. Okey. Baiklah murid-murid semua, itu saja untuk kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Cikgu harap dapat menjumpa anda dalam video yang akan datang. Stay safe. Bye-bye.